Hai belajar SRT, apa khabar? Semoga anda sihat dan sejahtera. Alright, Cikgu Wen buat video siri ulang kaji untuk membantu anda mengejar balik tajuk mana yang tercicir semasa tidak hadir ke sekolah. Harap melalui nota ringkas satu helai macam ni membantu kamu menghafal, menguasai isi penting bagi bab tersebut. So, cikgu harap anda boleh sediakan kertas, untuk catat nota yang penting. Anda boleh stop video dan hafal fakta yang penting, kemudian sambung balik video sehingga anda kuasai. Jom kita mula sekarang. Baik belajar, kita fokus dulu bab 3, pakaian dan jahitan. Okey, tajuk ini memang tajuk kegemaran peperiksaan dan juga tajuk penting lah, tajuk utama bagi belajar SRT sebab kita mesti kuasai, kita pernah buat kerja khusus jahitan, masih ingat? So, kita fokus pakaian dahulu. Okey, nak buat pakaian sebenarnya kita kena kenal jenis gentian dahulu. Okey, jenis gentian dibahagi kepada dua jenis, satu gentian asli dan juga satu gentian buatan. Gentian asli dan gentian buatan dibagi kepada dua jenis juga. Okey, di mana gentian asli kita boleh ambil daripada gentian tumbuhan dan juga gentian haiwan. Manakala gentian buatan dia punya jenis ialah selulosa terjana semula dan juga sintetik. Selulosa terjana semula dia ialah ambil gentian asli, bertindak balas dengan gentian buatan. So, campur. Okey, dia namakan dia selulosa terjana semula. Alright, kita fokus kepada gentian tumbuh-tumbuhan dulu. Gentian tumbuh-tumbuhan dibagi kepada dua jenis. Okey, satu ialah ni kapas. So, masa exam kalau suruh you jelaskan contoh fabrik gentian tumbuhan ialah kapas dan juga satu lagi linen. So, sumber bagi fabrik kapas ialah daripada pokok kapas, manakala fabrik linen dapat daripada gentian batang flax. Okey, so dua-dua ini ialah gentian asli jenis tumbuh-tumbuhan. Kita lihat pula haiwan. Okey, fabrik daripada gentian haiwan dibagi kepada dua, satu ialah sutera di mana sumbernya ialah ulat sutera, satu lagi ialah penang sayat, sumbernya ialah burung biri-biri. So, dua-dua ni dapat daripada haiwan. So, di sini sutera ni memang mahal sebab ulat sutera ni bila dia membesar nak jadi kupu-kupu kan, dia akan kurungkan diri sendiri dalam kepompong yang dia buat daripada air liur sendiri kan. So, orang manusia ni dia matikan ulat sutera tu dan ambil kepompong. So, sebenarnya kain sutera tu dia mengkorbankan banyak nyawa dan kain sutera ni memang mahal lah. Dijual di pasaran. Penang sayap pula ialah kita ambil daripada gentian bulu biri-biri di mana kalau tukar musim kan, so bulu biri-biri tu sudah dicukur, lepas tu disimpan lah dan ditenunkan jadi fabrik penang sayap dan tebalkan jadi sesuai untuk buat baju yang tebal. So, kita lihat masa exam mungkin juga tanya contoh fabrik bagi gentian ataupun fabrik kapas. So, anda boleh tulis 3 jenis ini. Sebenarnya banyak jenis tapi Cikgu Wen hanya ambil 3 contoh sajalah sebab biasa soalan ni kalau disoal pun bahagian A kan antara 1 hingga 4. 1 hingga 4 markah. So, kalau you dapat hafal 3 pun sudah sangat terror lah. Alright, so contoh fabrik kapas ialah denim, iaitu fabrik jeans seluar jeans tu ialah jenis denim. Gingham tu ialah macam petak-petak. Sekiranya you nak tengok gambar, kamu boleh rujuk buku teks. Fabrik terry pula ialah sejenis fabrik kapas yang biasa dibuat jadi tuala mandi. So, harap you boleh faham, hafal 3 contoh bagi fabrik kapas. Kemudian kita tengok linen. Kalau suruh tulis contoh, anda boleh tulis ini. Linen di mana dia guna nama asal dia sebagai brand fabric tersebut. Satu lagi ialah canvas dan satu lagi ialah crush. Biasa fabric linen ni dia kasar sedikit lah tekstur dia. Sesuai untuk dijadikan bag ke, kalau nak jadi baju pun dia tebal sikit tekstur dia. Alright, kita tengok sutera pula. Kalau suruh you tulis contoh, kamu boleh tulis Jacquard Shantung. Nama dia macam dari China kan. Memang Shantung ialah salah satu tempat lah di negara China sebab di sana dia ada industri untuk hasilkan kain sutera. Kemudian penang sayat, kalau suruh ditulis contoh fabrik, anda boleh guna ini iaitu fabrik tulle, tweed dan juga jersey.
Okay, so harap kamu hafal at least 3 lah. Okay, of course dalam buku teks ada banyak, so kita ambil yang penting ini sahaja. Kemudian selulosa terjana semula, tadi cikgu dah bagi tahu dia ialah campur aduk kentian asli dengan kentian buatan. So kalau disuruh tulis contoh fabric, anda boleh tuliskan viscose, asetat dan juga triacetat. Boleh? Senang kan? Viscose, asetat, triacetat. Okey, viscose ini ialah salah satu fabric yang mengalami electrostatic. Maksudnya you pakai tu mungkin macam current short sikit. Dia salah satu fabric yang special sikit, ada ciri khas ini, mengalami electrostatic. Okey, kemudian kita tengok pula contoh bagi fabric sintetik. Kentian sintetik ialah contohnya polyester, okey, nilon dan juga akrilik. Okey, polyester biasa dibuat untuk menjadi langsir ke, alas meja ke, macam tu. Untuk nilon biasa dibuat untuk jadi payung, macam tu. So you hafal lah 3 nama, sekiranya ditanya contoh anda boleh jawab. Okey, seterusnya selain tahu jenis kentian, contoh fabric, anda juga akan ditanya tentang ciri fabric. So di sini saya ringkaskan bagi fabric kentian tumbuh-tumbuhan mempunyai ciri ini, iaitu selesa dipakai, mudah renyuk, pengalir haba yang baik dan juga fabric tersebut tahan pada cahaya matahari. So nampak tak? Bila dia selesa dipakai, jadi fabric daripada kapas dan juga linen, dia sesuai lah jadi pakaian sebab dia memang serap lembapan. So bila dia serap lembapan, you pakai t-shirt tersebut akan rasa selesa. Okey, tapi dia ada satu kelemahan, iaitu mudah renyuk lah, jadi kena iron. Okey, dan dia pengalir haba yang baik, di mana you pakai dia serap peluh kamu kan. So you punya body akan rasa cepat sejuk balik. So you akan rasa haba sudah terkeluar lah daripada badan kamu. So itu ialah pengalir haba yang baik. Dan kalau fabric kapas dan linen buat pakaian tu, dia tahan pada cahaya matahari. So bolehlah jemur di bawah matahari yang terik pun tak apa. Okey, manakala sutera pula, kamu tengok dia punya ciri sangat selesa dipakai. Kalau banding dengan fabric tumbuh-tumbuhan, sutera ni sangat selesa dipakai. Okey, kemudian ciri yang sama dengan yang tumbuhan ialah mudah renyuk. Okey, maksudnya kain sutera juga mudah renyuk, kena iron tapi kena suhu yang sederhana lah. Kemudian pengalir haba yang baik. Samalah, dia pakai pakaian tersebut rasa sejuk, tapi dia ada satu kelemahan juga, tidak tahan pada cahaya matahari. So kalau you nak jemur pakaian jenis macam ni, jemur di bawah bumbung lah, jangan di bawah matahari yang terik tersebut. Boleh faham? Kita lihat benang sayap pula. Ciri fabric bagi benang sayap ialah lembut dan selesa dipakai. Nampak tak ditambah perkataan lembut sebab bulu biri-biri tu lembut kan. So satu lagi ciri sama dengan yang lain kentian asli, iaitu mudah renyuk. Dan sini ada saya birukan, ini ialah benang sayap ni fabric yang penempat haba yang baik, di mana dia keep warm. Kalau pakai pakaian tersebut, haba tu tak keluar daripada pakaian tersebut lah. You akan rasa dia boleh menahan kesejukan. So penempat haba yang baik. Boleh faham? Jadi fabric benang sayap sesuai dijadikan fabric baju sejuk ataupun baju tebal. Tapi dia ada kelemahan juga, iaitu tidak tahan pada cahaya matahari. Itu cirinya. Boleh faham? Alright, kita lihat pula kentian buatan. Ciri dia ialah, kita lihat selulosa terjana semula dulu, selesa dipakai. Maksudnya fabric yang dibuat daripada selulosa terjana semula, kan tadi cikgu kata dia ialah gabung campur kentian asli dengan kentian buatan, menghasilkan kentian selulosa terjana semula kan. Jadi dia sesuai lah jadi pakaian, dan disebabkan dia ada sebahagian kentian buatan kan, jadi dia tidak mudah renyuk. So kadang-kadang manusia ni cerdik jugalah, dia nak ambil benefit daripada kentian asli campur dengan benefit kentian buatan supaya boleh hasil ciri yang khas, iaitu selesa dipakai dan tidak mudah renyuk. So nampak tak? So ini ciri khas untuk yang kentian selulosa terjana semula. Kemudian dia juga ialah pengalih haba yang sederhana.
Okey, kalau banding dengan gentian asli, selulosa terjana semula tu ialah pengalih haba yang sederhana sahajalah, tapi dia tahan pada cahaya matahari. Okey, kita lihat pula sintetik. Kalau gentian buatan fabrik sintetik ni, okey, di mana dia sepenuhnya hasil daripada fiber okey, tindak balas kimia tu. Okey, dia punya ciri ialah apa? Lihat ni, tidak selesa dipakai, tapi dia tidak mudah renyuk dan dia penebat haba yang baik. Okey, maksudnya dia keep warm jugalah. Okey, dan dia tahan pada cahaya matahari. So, nampak tak? Dia sebenarnya yang warna merah ini, saya sengaja warna merah sebab dia kata lawan. Kalau betul-betul masa exam suruh you bandingkan fabrik gentian asli dengan gentian buatan, kamu boleh tulis macam ni yang merah ni. Di mana gentian asli selesa dipakai, gentian buatan tidak selesa dipakai. Untuk gentian asli mudah renyuk, okey, gentian buatan tidak mudah renyuk. Untuk yang gentian asli pengalih haba yang baik, manakala gentian buatan penebat haba yang baik. Of course, kalau you boleh hafal semua itu the best lah. Kalau you sudah lupa, at least you boleh ambil 3 perbezaan ini. Boleh? So, nampak tak sintetik ini, dia ada, walaupun dia tidak selesa dipakai, tapi dia tahan pada cahaya matahari. Jadi, manusia ni guna fabrik jenis macam ni. Buatlah langsir, buatlah alas meja sebab tak nak dipakai, tapi sebab tidak mudah renyuk kan. Sesuailah jadi langsir, sentiasa lurus kat situ. Okey, ada orang juga dia guna, buat jaket, bahagian luar tu, dia guna fabrik nilon, kemudian dalam tu dia jahit satu lapisan fabrik kapas. So, jaket macam tu dia tahan panas dan dia sintetik. Okey, kemudian dalam tu selesa dipakai. So, itu bergantung kepada kebijaksanaan designer lah dan juga tukang jahit. So, I harap melalui jenis gentian ni, kamu sudah ada sedikit info dan faham penggunaan kain sekiranya kamu nak jadi fashion designer. Okey, kemudian kita lihat soalan. Biasa kalau soalan dia keluar soalan macam ni, tengok you punya kawan ni kerja di bawah matahari, Puronu, dia potong apa? Dia tugasnya ialah pecahkan batu tersebut kan. So, dia tanya apa jenis fabrik yang sesuai dipakai oleh Encik. Contohnya Encik Lim lah. Okey, Encik Lim kena pakai fabrik apa? So, you pilihlah daripada ciri. Adakah dia sesuai untuk fabrik sintetik? Jangan. Tidak selesa dipakai. Tak boleh lah. Kemudian selulosa terjana semula sesuai tak untuknya pakai? Tak sesuai juga sebab pengalih haba yang sederhana sahaja. Penang sayat lagi tak sesuai sebab penebat haba yang tidak baik. Penebat haba di mana dia sudah panas dan keep warm pula. Tidak selesa lah, betul? Kemudian untuk sutera tak sesuai untuknya. So, lihat, daripada ciri-ciri anda boleh pilih fabrik kapas dan juga fabrik linen sesuai untuk Mr. Lim jadikan baju. Nanti dia tanya, terangkan justifikasi. Maksudnya terangkan sebab kenapa pilih macam tu, ataupun ditanya apa ciri fabrik yang menyebabkan kamu pilih fabrik tersebut buat pakaian untuk Mr. Lim. Anda boleh tulis sebab selesa dipakai, bagus. Satu lagi, you akan tulis apa? Ciri fabrik kapas yang jadikan baju Mr. Lim. Adakah you boleh tulis sesuai dijadikan pakaian sebab dia mudah renyuk? Kurang sesuai sikit kan? Kamu ambil yang ciri yang nombor 3 tu, iaitu pilih fabrik kapas sebab dia pengalih haba yang baik, jadi sesuai untuk Muslim jadikan pakaian. Boleh? Sekiranya kamu nak tahu lagi tentang ciri gentian, anda boleh rujuk buku teks lah, muka surat 69 hingga 71. Alright, seterusnya kita pergi ke faktor pemilihan pakaian. Tajuk kecil ini pernah cikgu terang dalam nota infografik. Masih ingat cikgu pun dah suruh kamu hafal betul 9 tajuk faktor. Okey, so adakah kamu masih ingat faktor pemilihan pakaian dibawa mak watak siapa? Ayah ke, ibu ke, kakak? Kakak. Sekiranya kamu dah lupa, kamu boleh patah balik ke video nota infografik. Okey, cikgu yang sediakan. So, anda boleh refer di situ. Masih ingat tak petua? Nak ingat faktor pemilihan pakaian? Siapa ingat? Yes, kita guna petua ayat hari itu yang saya ajar you ingat, iaitu kakak kerja. Okey, so di sini cikgu tunjuk satu sampel dulu. Apabila Miss Lim nak pilih pakaian, dia sebenarnya boleh ambil beberapa faktor ini, iaitu yang pertama faktor pekerjaan. Petua ayat hari itu ialah kakak kerja. Kerja itu mewakili faktor pekerjaan. Dapat duit dan mampu, masih ingat?
Itu mewakili faktor nombor 2 iaitu pendapatan dan kemampuan. Kemudian ayat betul yang hari itu ialah kakak kerja dapat duit dan mampu pergi tempat jauh. Okey, jauh tu mewakili geografi. Yang sejuk itu mewakili faktor keperluan fisiologi. Okey, masih ingat tak ayat betul? Kita ulang. Okey, kakak kerja dapat duit dan mampu pergi tempat jauh yang sejuk. Okey, kemudian akan jaga budaya, so mewakili faktor budaya, pakai ikut keperluan sosial dan juga kemajuan teknologi. Daripada ayat betul yang Cikgu Wun ajar sebelum ini, anda tulis balik dulu. Okey, tulis balik. Okey, di sini sebagai jawapan faktor pemilihan pakaian. So, kita sebenarnya pakai baju, kenapa Miss Lim ni dia pakai sekarang warna putih ni, nampak tak? Dia seorang apa? Yes, jururawat. So Miss Lim ni memilih pakaian yang boleh menunjukkan jawatan pekerjaannya iaitu jururawat. Nampak? Okey, kemudian Miss Lim juga boleh memilih pakaian yang mahal. Contohnya pakaian yang berjenama sekiranya gajinya tinggi. Betul? Kalau gaji dia rendah, dia boleh pilih pakaian asalkan menutup aurat sudah cukup lah. Jangan beli yang berjenama. Biasa berjenama tu dia mahal dan mungkin dia berkualiti lah. Betul? Okey, so pendapatan dan kemampuan ialah faktor nombor 2. Faktor nombor 3 ialah geografi. So kalau you lihat Miss Lim ni, dia ada juga baju sejuk. Baju sejuk boleh pakai di Malaysia tak? Tak boleh lah. Okey, kalau dia pergi luar negara boleh. Sesuai ikut iklim di negara tersebut. So, kalau dia pilih baju yang tebal sesuai sekiranya dia pergi melancong kat negara barat yang musim sejuk. Setuju? Yes, so itu ialah faktor geografi. Kemudian keperluan fisiologi. Keperluan fisiologi juga salah satu faktor semasa kita nak pilih pakaian. Contohnya sekarang kalau hujan, kita akan pakai sekali lagi jaket atau sweater, betul? Sebab kita nak tahan kesejukan. So, kita pilih pakaian disebabkan faktor keperluan fisiologi. Ataupun sekarang tangan dah luka, so kita nak tutup kecacatan tangan tersebut, kita pakai baju yang lengan panjang. Gitulah. Boleh faham? Kemudian faktor kelima pula ialah faktor budaya. Apa kata kunci yang perlu kamu tulis semasa buat ayat penerangan? Yes, ini. Menunjukkan identiti kaum. Maksudnya Miss Lim ni, dia akan pakai cheongsam, semasa Hari Raya Cina supaya menunjukkan identiti kaumnya. So kalau hari biasa dia tak akan pakai cheongsam. Pakai cheongsam bila ada hari tradisional, baru sesuai lah dia pilih pakaian tersebut. Faham? Okay, kemudian keperluan sosial. Keperluan sosial pula, kata kunci yang patut kamu tulis ialah sesuai ikut majlis. Sekiranya suruh you buat ayat penerangan, anda boleh tulis Miss Lim, memilih pakaian sesuai ikut majlis. Contohnya pakaian casual semasa nak pergi shopping, pakaian formal semasa nak menghadiri mesyuarat, dan pakaian mewah semasa nak menyertai majlis perkahwinan kawan. So itu caranya buat ayat penerangan sekiranya ditanya soalan macam ni. Kemudian last sekali ialah kemajuan teknologi. Miss Lim memilih pakaian fashion terkini. Itu maksudnya dia ikutlah faktor kemajuan teknologi yang mana dia dapati ada jual di pasaran dan semua orang pakai. Jadi dia pun ikut trend tersebut. So Cikgu Wen harap anda boleh faham 7 faktor pemilihan pakaian, dan sekiranya ditanya soalan macam ni, terangkan faktor pemilihan pakaian Miss Lim yang akan pergi khusus di London pada bulan Disember. Dan soalan ni bagi kamu 8 markah. So 8 markah, kamu tolong ingat keyword dia ialah terangkan faktor. Terangkan maksudnya selain kamu tulis faktor, kena tulis ayat penerangan. So faktor 1 markah, ayat penerangan 1 markah. So satu pasangan tu 2 markah lah. Kalau 8 markah, maksudnya kena 4 faktor 4 penerangan. Setuju? Yes. So biasa kalau soalan macam ni, kamu kena cari clue daripada info yang diberi, iaitu stimulus ayat penyataan ni. So kamu lihat Miss Lim, dan gambar tu membantu kamu. Dia seorang jururawat, betul? Bagi khusus gariskan keyword dia. Di London, luar negara.
Disember ialah musim sejuk. So, daripada ayat ni sebenarnya, kamu kena pandai pilih apabila suria terangkan faktor. Bukan ketujuh-tujuh ni boleh jadi jawapan. Okey, so antara tujuh ni, apa faktor yang kamu akan pilih? Cikgu pilih yang nombor 1, pekerjaan. Sebab dia bagi khusus di London, maksudnya khusus untuk jururawat lah, betul? Okey, so kamu boleh tulis macam ni. Okey, guna ni faktor pertama dulu, kemudian tulis point form, tulis kat bawah lah. Okey, tulis 1 jawapan jawapan 1 pekerjaan. Kemudian kamu buat ayat penerangan. Muslim memilih pakaian yang sesuai untuk menunjukkan jawatan pekerjaannya sebagai ataupun iaitu seorang jururawat. Okey, dah siap. Maksudnya masa dia packing luggage tersebut, mestilah letak ada baju jururawat ni lah. Okey, kadang-kadang dia formal kan, dia nak suruh dia pakai. So, itu jawapannya. Okey, kemudian seterusnya anda boleh pilih juga geografi, tapi make sure ayat penerangan tu ada watak utama. Okey, kemudian ada huraian dan juga ada contoh. So, keyword ini saya harap you boleh salin. Anda boleh buat ayat gitu. Okey, Muslim memilih pakaian yang sesuai ikut iklim di negara yang dilawati, iaitu di London, musim sejuk di London. Okey, dah siap. Okey, janji you punya ayat tersebut ada huraian keyword musim atau iklim di negara apa. Okey, dah berjaya untuk dapatkan 1 markah melalui ayat penerangan. Kemudian anda juga boleh pilih kemajuan keperluan fisiologi. Okey, budaya tak sesuai sebab takkanlah dia bagi kursus dia bawa Cheongsam. Okey, jadi budaya tak boleh jadi jawapan, jangan pilih. Keperluan sosial boleh. Sebab dia bagi London kan, selepas kursus ada masa lagi dia mungkin membeli belah di shopping center London. So anda boleh buat ayat yang sesuai lah. Muslim memilih pakaian yang sesuai ikut majlis. Okey, iaitu pakaian formal untuk menghadiri mesyuarat dan juga pakaian casual semasa nak pergi membeli belah. So, buat ayat yang logik akal sehingga you boleh menerangkan faktor tersebut yang menyebabkan Muslim pilih pakaian tersebut. Of course, kamu boleh pilih juga yang pendapatan dan kemampuan. Okey, maksudnya dia pilih pakaian yang berjenama, berkualiti, mahal supaya tunjuk statusnya. Boleh juga. Okey, janji you punya jawapan boleh. So, di sini nak 8 markah, anda boleh pilih 4 lah daripada 5 yang saya tik ini. So, nombor 5 budaya itu jangan pilih. Kemajuan teknologi pun saya nampak dia pilih pakaian yang bukan fashion sangat lah. Boleh? So, itu cara menjawab soalan tu, harap you faham. Okey, so kemudian kita masuk tajuk elemen merekod bentuk style pakaian. Yang ini pun soalan favourite lah kalau peperiksaan nak tanya, dan I harap bukan hanya untuk jawab soalan peperiksaan, kamu juga tahu macam mana mereka bentuk style pakaian yang sesuai ikut bentuk badan. Ada 4 jenis bentuk badan. Di sini cikgu hanya sempat ambil 2. Di mana iaitu rendah dan kurus, rendah dan gempal. Okey, tapi saya nak kamu buat catatan lah. Okey, untuk rendah dan kurus, okey, satu lagi ialah tinggi dan langsing. Okey, yang ini fakta tahu, you tak boleh tulis rendah dan langsing. Tak boleh rendah dan kurus. Okey, kalau suruh you tulis jenis bentuk badan, kamu boleh rendah dan kurus macam tu, tinggi dan langsing. Jangan terbalik tulis langsing dan tinggi pula, jangan. Okey, kita ambil ketinggian dulu baru bentuk badan. So, rendah dan kurus, tinggi dan langsing saya sengaja letak bersama sebab lebih kurang style pakaian dia sama. Okey, manakala rendah dan gempal, jangan tulis rendah dan gemuk Okey, dia lebih kurang sama style pakaian dengan tinggi dan gempal. Boleh faham? Alright, so 4 jenis bentuk badan harap you boleh hafal, dan sekarang kita jurus kepada dia punya style pakaian. So, untuk sesiapa yang kurus, kita masa nak design tu mesti design supaya pakaian tu menampakkan ia lebih berisi sikit, supaya jangan kurus kering. Okey, jangan terlalu kurus lah, tak cantik. So, biar dia gempal sedikit, berisi sikit. So, kalau kita nak mula reka bentuk style, kita mula dengan garis leher dulu. So, untuk yang kurus atau langsing, sesuai untuk garis leher bentuk bulat. Okey, style pakaian yang anda pilih ialah garis leher bentuk bulat. Okey, supaya menampakkan lehernya lebih pendek. Nampak?
Kalau leher orang kurus memang panjang sangat, kalau you tutup dengan ataupun bentuk bulat akan jadikan lehernya lebih pendek lah. Ataupun you boleh ganti dengan collar, okey, scarf pun boleh. Okey, so ini cikgu cadangkan kamu hafal secara basic umum untuk yang kurus langsing, okey, rendah kurus, tinggi langsing sesuai garis leher bentuk bulat supaya menampak lehernya lebih pendek. Okey, manakala rendah dan gempal, tinggi dan gempal sesuai garis leher berbentuk V atau bentuk segi, okey, 4 ataupun U. U tu maksudnya lebih dalam daripada garis leher bulat lah. So anda boleh buat catatan sendiri. Okey, kenapa nak pilih garis leher bentuk V, U atau segi 4? Supaya menampakkan lehernya lebih jinjang. Jinjang tu maksudnya nampak lebih panjang sikit lah. Boleh faham? So, kalau nak suruh you design pun atau buat pandingan, anda boleh buat dengan ayat penerangan dengan style yang terkini untuk bentuk padan yang berlainan. Kemudian selain garis leher, kamu pergi ke lengan. Untuk bentuk padan rendah dan kurus, tinggi dan langsing, kamu sesuai design dia lengan kelembung. Kelembung maksudnya dia kembang sedikit lah. Boleh. Kalau di bawah lengan tersebut dia ada lapik yang ketat sedikit, itu ialah lengan bishop. Kalau kamu nak tengok contoh, boleh lihat buku teks lah. So, lengan kelembung dan lengan bishop sesuai untuk bentuk badan rendah dan kurus, tinggi dan langsing sebab menampakkan lengannya lebih berisi. Boleh faham? Untuk yang kempal pula sesuai lengan padanan rata. Untuk yang kempal, jangan kamu pakai lengan kelembung sebab akan nampak lebih berisi. So, kamu tukar lengan padanan rata supaya menampakkan lengan si pemakai itu lebih kurus. Boleh faham? Kemudian kita bagi ke corak pula. Style pakaian nombor 3 ialah corak. Untuk yang kurus langsing ni, kamu boleh pilih corak besar. Contohnya kalau suruh you design, lukislah bunga pun boleh. Okey, ataupun geometri punya bentuk pun boleh, asalkan dia besar. Dan juga kalau you nak lukis garisan, pastikan garisan melintang lebih sesuai untuk yang kurus sebab memberi kesan yang besar. So, masa you nak buat penerangan, anda boleh tulis macam tu, menampakkan tubuhnya lebih kempal. Dah siap? Boleh? Manakala yang rendah kempal dan tinggi kempal sesuai corak yang kecil, garisan menegak supaya menampakkan tubuhnya lebih langsing. Okey, sampai setakat ni okey? Okey, kita teruskan dengan garisan puteri ini. Nampak tak yang model yang pakai baju ini sebenarnya dia cantuman dua jenis fabrik. Satu fabrik yang lembut, satu ialah fabrik yang gelap, warna gelapnya. Warna lembut campur dengan warna gelap. Sebenarnya ini satu blouse bukan dia pakai jaket, kan, dalam jumpa gambar. Kalau dia pakai jaket pun sebenarnya boleh hasil garisan puteri. So, kalau dia ialah satu blouse dan cantuman dua jenis fabrik yang berlainan warna, dia sebenarnya sengaja nak tunjukkan garisan puteri, di mana orang akan lihat dari jauh tu kan, dia ingat pinggang pinggang dia ialah bahagian warna lembut tu. So, dia akan memberi ilusi yang kecil lah bagi orang model yang pakai baju ini. So, kalau suruh you terangkan, kamu tuliskan garisan puteri menampakkan tubuhnya lebih langsing. Okey, so garisan puteri sesuai lah untuk dipakai oleh model rendah dan kempal dan juga tinggi yang kempal. Okey, kemudian kita dari segi warna pula. Tolong ingat, untuk sesiapa yang rendah kurus, tinggi dan langsing sesuai warna lembut dan juga warna terang. Sebab warna lembut dan warna terang memberi kesan besar. So, kamu nak buat penerangan, anda boleh tulis menampakkan tubuhnya lebih berisi atau lebih kempal. Boleh? Dan masa exam, suruh you design, you label kan, kena tulis warna dia tahu. Terus, contohnya ini warna pink kan. Okay, kalau you nak dia pakai biru, tapi biru tu sebenarnya kategori warna gelap, kecuali kamu tulis biru muda atau biru terang. Macam tu boleh juga menjadi jawapan untuk model yang bentuk badan dia kurus ataupun langsing macam ni. Boleh faham? So, make sure kamu label tu, tuliskan warna. Contohnya, ungu muda, hijau muda, biru muda, biru terang, hijau terang. Macam tu pun boleh.
Kuning pun boleh kuning terang. Okey, boleh. Kalau tak, you tulis merah. Okey, merah confirm orang ialah tahu dia ialah warna panas kan. Tapi kalau you boleh tulis merah terang, itu pun lagi memberi kesan bahawa you tahu you kena pilih warna terang untuk bentuk badan yang kurus atau melangsing ini. Okey, kemudian kempal pula dia sesuai warna gelap, sebab akan menampakkan tubuhnya lebih langsing, kecuali you ada cantuman fabric yang berlainan color, tengah-tengah sesuai lembut, kemudian luar tu sesuai gelap, supaya maksudnya warna lembut masih sesuai dipakai oleh tubuh badan yang kempal, tapi make sure dia cantum dengan sekali warna gelap lah, lebih sesuai. Boleh? Okey, kemudian dari segi tekstur pula, tolong ingat untuk bentuk badan rendah, kurus, tinggi dan langsing ini sesuai tekstur sederhana tebal. Okey, kalau masa exam you boleh tulis sederhana tebal. Kemudian kesannya ialah menampakkan tubuhnya lebih kempal. Okey. Manakala untuk yang teks bentuk badan rendah kempal, tinggi kempal, sesuai tekstur lembut dan nipis. Lembut dan nipis. Sebab kalau dipakai lagi tebal, akan nampak dia lebih berat tau. Okey, so pastikan kamu boleh tulis tekstur lembut dan nipis dan tulis kesannya iaitu menampakkan tubuhnya lebih langsing. Kan senang nak skor. Okey, kemudian hiasan. Kadang-kadang suruh you tuliskan hiasan. Okey, desain hiasan untuk bentuk badan, rendah dan kurus atau tinggi dan langsing, kamu pilih inilah, skirt kembang atau hiasan beropor macam ribbon kat bawah tu. Akan menampakkan tubuhnya lebih kempal. Manakala di sini saya tak tulis, anda boleh tulis untuk hiasan bagi bentuk badan rendah kempal, tinggi kempal, anda boleh tulis corset sisi. Dan biasa corset sisi itu serong Kalau serong tu memberi kesan iaitu menampakkan tubuhnya lebih langsing. Dah siap? Okey, so sekali lagi cikgu rumuskan, nak design atau nak buat pandingan, make sure kamu mula dengan garis leher, lengan, corak, garisan, warna dan tekstur. Last sekali ialah hiasan. Sekiranya kamu boleh memenuhi beberapa elemen design ini, kamu boleh skor markah yang tinggi. Okey, kadang-kadang exam dia terus keluarkan 2 set atau 2 blouse. Okey, untuk kamu pilih mana satu sesuai untuk Miss Lim. Contohnya Miss Lim yang tadi jururawat tu kan. Lakaran A, lakaran B. Mana satu lebih sesuai untuk dipakai oleh Miss Lim? So, kamu boleh buat pilihan, buat pandingan dalam bentuk jadual. Okey, kemudian kamu boleh, ataupun buat dalam bentuk ayat pun boleh. Tapi cikgu suggest you salin ayat petua ni, iaitu style apa? Style apa? Menampakkan bahagian siapa? Siapa tu guna balik watak utama Bahagian tu kamu tulislah bahagian mana yang ada kesan tu lah. Kemudian lebih apa? Apa itu yang hujung sekali ialah kesannya. Saya ulang, style apa menampakkan bahagian siapa, lebih apa. Okey, nampak pelik ayat petua ni, tapi tak apa, cuba buat ayat. Contohnya yang saya ambil lakaran A Kalau dari segi mata penilaian ni, saya pilih yang lakaran A sesuai untuk Miss Lim, sebab Miss Lim ni nampak dia kurus. Okey, sama ada dia rendah kurus atau tinggi langsing. Betul? Okey, so saya buat ayat macam ni. Saya mula dengan garis leher, buat ayat garis leher. Okey, lakaran A. Ialah apa? Tengok di situ, bulat kan? Okey, so kamu buat ayat macam ni. Garis leher bulat sesuai untuk Miss Lim, kerana menampakkan lehernya lebih pendek. Siap? Style apa menampakkan bahagian mana dan siapa, lebih apa. Sekali lagi, garis leher bulat menampakkan leher Miss Lim lebih pendek. Boleh? Okey. Adakah kamu boleh? Okey. So, kamu cuba buat ayat macam ni dan latih diri, dan lihat soal latihan yang cikgu Wenda letak dalam grup. Okey, supaya mahirkan dirilah untuk membuat perpandingan. So, masa exam, kalau dia suruh kamu design mereka bentuk style pakaian, biasa dia akan pekalkan croquis. Nampak tak? Ini model yang kosong di mana tak pakai baju macam ni, kita namakan dia croquis. So, kalau soalan suruh you, sila mereka bentuk guna croquis. Kalau guna croquis, biasa dia punya soalan tu, dia ada ruang jawapan yang kosong, kemudian ada lampiran croquis. So, kamu kena tekap yang kosong tu, pergi ke croquis, lampiran tersebut, tekap
bentuk badan dan pakaikan baju. Boleh, you tekap dan kamu lukis balik dan lukis design sekali. Kalau dia kata lakar dan label pada krokis, kalau pada krokis maksudnya kamu terus tokok tambah. Dalam ruang jawapan tu sudah sedia ada satu model yang tak pakai baju, itu krokis. So kamu terus masukkan baju untuk tokok tambah di situ. Okey, pastikan model tersebut pakai ikut style sesuai ikut bentuk badannya. Baik belajar, cikgu dah habis buat penerangan tajuk pakaian. Sebenarnya tajuk ini kena guna banyak masa, tapi cikgu ringkaskan dalam satu helai nota lah. Harap kamu boleh dapat sesuatu, catch up mana yang tercicir, isi pentingnya kamu hafal dan juga aplikasikan dalam latihan, peperiksaan ataupun kehidupan. Boleh faham? So, gunalah ilmu ini bukan saja untuk peperiksaan semata-mata, tetapi diaplikasi dalam kehidupan anda. So, wish you good luck. So, kita jumpa lagi di video seterusnya. Okey, selamat membuat ulang kaji. Bye.